Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita Wilayah Ahad 4 September 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara dan berikut paparan utama petang ini. JAKM Kedah Meriah terima sambutan memberangsangkan. Fasa 1 projek Lebuhraya Pen Borneo 86% siap. Lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Johor mengisi paparan petang ini. Saya Sahih Samsudin, terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Malaysia tergolong dalam 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia bagi tahun 2021. Perkara tersebut didedahkan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Jelas beliau, bagi setiap sejuta populasi, hanya 2.84 pembedahan transplantasi dilakukan tahun lalu berbanding 5.64 pada tahun 2020. Menurut Khairi, sejak 1997, terdapat sejumlah 517,758 pengikrar penderma organ selepas kematian direkodkan. Pendermaan organ dari Pusat Sumber Transplant Nasional pada Julai 2022 menunjukkan terdapat sebanyak 779 organ penderma organ sebenar selepas kematian sejak 1997. As a result of this, kita terpaksa belanja banyak untuk hemodialisis. Beliau berkata demikian dalam sidang media Majlis Penutupan Minggu Kesedaran Pendermaan Organ Peringkat Kebangsaan 2022. Dalam masa sama, beliau turut memperkenalkan ciri baru aplikasi MySejahtera untuk pendaftaran sebagai pengikrar derma organ yang boleh dilakukan mulai 6 September ini. Kementerian Perdagangan dan Antarabangsa dan Industri MITI akan terus memperkukuh daya saing negara dengan memajukan aspek kerumitan ekonomi serta memupuk ekosistem perindustrian yang mantap. Ia boleh dicapai dengan meningkatkan inovasi untuk terus memacu prestasi perdagangan negara yang positif. Menerusi ciapan di Twitter, Menteri Kanan MITI Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata pihaknya akan turut mempertingkat aspek keterangkuman menerusi usaha mewujudkan pekerjaan berpendapatan tinggi dan menggalakkan peluang menyertai rangkaian bekalan serantau serta global. Jelasnya, Malaysia di landasan tepat untuk mendapatkan lebih banyak projek berkualiti, berimpak tinggi dan berintensifkan modal. Sektor perkhidmatan menjadi pemacu pertumbuhan utama ekonomi selain menjadi penyumbang terbesar pelaburan yang diluluskan bagi separuh pertama tahun ini. Pada Jumaat lalu, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA mengumumkan kejayaan Malaysia menarik pelaburan diluluskan bernilai RM123.3 bilion dalam sektor pembuatan, perkhidmatan dan utama bagi separuh pertama 2022. Jumlah itu melibatkan sebanyak 1,714 projek yang dijangka dapat mewujudkan lebih 57,000 peluang pekerjaan. Jabatan Imigresen berjaya mengutip hasil sebanyak RM3.5 bilion setakat 30 Ogos tahun ini berbanding RM2.5 bilion pada tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarahnya Datuk Khairul Zaimi Daud berkata jumlah itu melepasi sasaran yang dianggarkan tahun ini dengan sumbangan terbesar melalui levy pekerja asing. Pihaknya menyasarkan RM4 bilion kutipan hasil negara sehingga hujung tahun ini. Beliau yakin sasaran itu akan dapat dicapai melalui program Visa Premium PVIP yang diperkenalkan baru-baru ini bagi menarik minat hartawan global melabur serta menetap di negara ini bagi tempoh 20 tahun. Sumbangan terbesar ialah daripada levy pekerja asing, iaitu pembaharuan PAS Lawatan Kerja sedia ada yang sekarang ini berjumlah lebih kurang 1.35 juta
kemasukan pekerja asing yang baru, kutipan daripada pasport dan juga kompaun-kompaun yang dikenakan ke atas mereka yang melanggar peraturan imigresen. Dengan prestasi selepas pandemik yang disifatkan agak baik ini, saya harap mungkin agaknya Yang Berhormat Menteri Keuangan di dalam bajet yang akan dibentang ke nanti boleh juga memberi sedikit bonus kepada Jabatan Imigresen Malaysia. Beliau berkata demikian selepas menyertai larian imigresen 2022 di Putrajaya. Seramai hampir 3,000 peserta terdiri daripada kaki tangan imigresen, orang awam serta warga negara asing yang menetap di negara ini. Bermula dengan rentak marching atau muzik khusus berkawat, kini penciptaan lagu bergenre patriotik lebih kontemporari seiring peredaran zaman. Paling utama, lagu seumpama itu diperkuatkan lagi dengan lirik yang berjaya menyemai semangat kekitaan dan kenegaraan. Ikuti laporan Sazwani Samsu. Wahai Melayu, umat Malaya. Berawal dengan rentak marching pada era 50-an bagi membangkitkan semangat ketika acara perbarisan, penghasilan muzik bergenre patriotik terus diserasikan dengan lirik yang seiring situasi semasa bermula pada era 80-an sehingga kini agar mudah dijiwai masyarakat. Okey, tengok lagu tanggal 31. Dulu March tanggal 30 kan lagu March. Tapi saya bawa disco sama tu. Sama Suleiman nyanyi macam mana? Sama sekarang. Betul lah. Bila-bila pun nak pakai ini. Justru tak pakai yang marching tu. Pembikinan lagu patriotik untuk zaman terkini yang mudah meresapi pada anak-anak muda. Kerana kita berada dalam generasi terdahulu 70-an, 60-an, 70-an dan zaman itu lagu dan juga usia kita seiring. Tapi apabila zaman berkembang, kita mesti melihat kita tidak boleh memikirkan kepada kita, usia kita dewasa untuk memaksa generasi terkini menghayati. So, sebagai seorang yang penerbit lagu-lagu patriotik, saya melihat kepada pentingnya satu evolusi. Lagu-lagu dihasilkan punya melodi yang kuat yang dapat menarik anak-anak muda. Nukilannya terus dipelbagai menggunakan konsep berbeza agar kekal malar segar. Sebenarnya lagu patriotik baik dulu sehingga sekarang, dia punya utamanya ialah menyerap semangat kenegaraan, kekitaan. Dan sebab itu liriknya berkisar kepada ke arah penyatuan, kehidupan yang harmoni, berbilang kaum dari dulu sampai sekarang. Cumanya dulu kita kenal lagu patriotik melalui muziknya, lagu marching, ini lagu patriotik. Tapi sekarang kita hanya kadang kita kenal lagu patriotik melalui liriknya saja. Kita ambil lagu Ella. Kadang-kadang orang lupa yang itu ialah lagu patriotik. Pemilihan penyanyi yang sesuai juga penting agar dapat diterjemah dan dihayati pendengar. Itu adalah nyanyian berwatak. Karakter singing, kalau kita karakter singing means kalau march kita juga tegas gitu, bendera berkibar di angkasa. Dia kan dia punya tu dah lain sikit, dia punya punch tu lain, dia punya punch. Kalau macam pop, bendera berkibar di angkasa, lambang negara gagah, itu kita pop. Kalau patriotik dia dah macam serius style lah kan. Biasa sebelum ke berita selanjutnya, kita ikuti dahulu laporan cuaca semasa seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Muhammad Napizi Mat Napiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej gambar radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang dilihat hanya berlaku di beberapa kawasan di sekitar pedalaman negeri Perak, Kelantan, Terengganu,
Pahang dan juga di beberapa daerah di sekitar utara dan pedalaman negeri Johor. Keadaan cuaca untuk kawasan-kawasan ini dijangka akan beransur-ansur reda menjelang awal malam. Namun begitu, pada lewat malam nanti dijangkakan hujan lebat akan berlaku pula di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan pesisir pantai utara negeri Kelantan dan juga Terengganu. Dan untuk tinjauan cuaca bagi negeri Sabah dan Sarawak pula melihatkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di hampir kesemua bahagian untuk kedua-dua negeri berkenaan pada petang ini. Keadaan cuaca hujan lebat terutamanya untuk bahagian-bahagian di sebelah barat negeri Sabah dan juga di bahagian-bahagian di utara negeri Sarawak seperti di Limbang dan Miri dijangka akan berterusan sehinggalah ke lewat malam nanti. Oleh itu, orang ramai di sekitar kawasan-kawasan terbabit dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dengan keadaan cuaca tersebut. Dan bagi tinjauan cuaca untuk keesokan paginya pula, dijangkakan keadaan cuaca adalah cerah dan baik untuk hampir kesemua negeri di sekitar Semenanjung pada pagi esok, dengan hujan lebat dijangka hanya akan berlaku di daerah-daerah yang berdekatan dengan pesisir pantai negeri Melaka dan juga barat Johor. Keadaan cuaca hujan untuk kedua-dua negeri ini dijangka akan beransur-ansur reda menjelang tengah hari esok. Bagi negeri Sabah dan Sarawak juga, keadaan cuaca dijangka cerah untuk hampir kesemua bahagian di kedua-dua negeri berkenaan pada pagi esok. Hujan dijangka hanya akan berlaku di sekitar kawasan pesisir pantai, bahagian Sandakan dan juga Tawau di negeri Sabah yang juga dijangka akan beransur-ansur reda menjelang tengah hari esok. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Harga akan ditetapkan secara bulanan berasaskan kepada harga CPO yang akan diumumkan oleh MPOB pada tiap-tiap satu hari bulan setiap bulan. Dan harga itu akan menjadi benchmark untuk menentukan harga retail bagi membolehkan harga maksimum itu ditetapkan pada setiap bulan. Bermakna mulai daripada 8 hari bulan Ogos, minyak masak 5 kg yang pada masa ini dijual dengan harga RM39 ke RM42 lebih kurang, hendaklah dijual pada harga maksima RM34.70. Hampir 100,000 kehadiran pengunjung direkodkan pada program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM peringkat negeri Kedah yang berlangsung di pekarangan Stadium Darul Aman Al-Usta setakat petang ini. Fakhrul Razi Ismail di lokasi ada perinciannya. Silakan Fakhrul. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Baiklah saudara, petang ini saya masih lagi berada di perkarangan Stadium Darul Aman di mana berlangsungnya program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia peringkat negeri Kedah. Dan ketika ini program ini sedang dikunjungi ataupun orang ramai masih lagi berkunjung bagi menyaksikan pelbagai program dan aktiviti serta pameran yang disediakan di program ini. Dan untuk mengulas dengan lanjut mengenai suasana sepanjang 3 hari program ini diadakan, bersama saya adalah Ketua Unit Pemantauan
sepadu Jabatan Perdana Menteri Encik Shanmugam Analaki Gopalan. Jadi Encik Shanmugam boleh kongsikan sikit bagaimana sambutan keluarga Malaysia terhadap program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia peringkat negeri Kedah pada kali ini. Okey, terima kasih Tuan. Untuk Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia di Kedah, negeri Kedah telah membuka tirai pada 2 September 2022 dan akan menutup tirainya pada hari ini. Dan sepanjang tempoh pada masa ini seramai lebih kurang hampir mencecah 100,000 orang telah mula menghadiri ke sesi jelajah kali ini. Dan untuk makluman semua juga, jualan di usahawan IKS dan juga potensi jualan oleh sesi business matching telah mencecah hampir 8.7 juta dan bilangan ini, angka ini mungkin akan meningkat pada hari ini. Dan selain itu juga Karnival Kerjaya, jaminan kerja telah menjaya menarik ramai pekerja-pekerja daripada keluarga Malaysia di negeri Kedah, di mana setakat ini lebih 1,300 sesi temuduga telah diadakan, di mana 15 jawatan telah diberikan kepada warga daripada negeri Kedah. Kepada keluarga negeri Kedah, masih boleh berkunjunglah ke jelajah aspirasi keluarga Malaysia negeri Kedah ini sekerana ia akan berlangsung sehingga 9 malam ini dan dijangka pelbagai inisiatif-inisiatif lain di mana diskaun-diskaun mungkin akan diberikan oleh IKS untuk para pengunjung pada sesi terakhir ini. Jadi Encik Muga, apakah perancangan sepadu untuk program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia akan datang? Okey, untuk sesi jelajah aspirasi keluarga Malaysia, kami telah membuat di 9 negeri termasuk di negeri Kedah, dan juga pada masa akan datang kami akan ada lagi beberapa negeri akan turut diadakan, dan yang terbaru yang akan kami adakan adalah pada bulan Oktober, iaitu di jelajah aspirasi keluarga Malaysia di negeri 9, di mana pada tarikh 7 hingga 9 Oktober 2022. Kami berharapkan keluarga Malaysia di negeri 9 akan mula bersedia untuk mengunjungi jelajah kami dalam tempoh berkenaan. Jadi Encik Shanmugam, pesanan untuk penonton-penonton setia RTM yang sedang menonton litar langsung ketika ini supaya mereka datang ke program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia peringkat negeri Kedah yang masih lagi berbaki beberapa jam saja lagi. Okey, akhir kata saya berharap agar penganjuran Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia dapat mendekatkan kerajaan dan juga keluarga Malaysia melalui perkhidmatan secara terus dan memudahkan rakyat, di mana pelbagai agensi-agensi kerajaan telah membuka booth-booth mereka untuk memberikan peluang kepada rakyat-rakyat di negeri Kedah terutamanya untuk meluangkan masa sebarang keperluan mereka, permohonan mereka, kekhawatiran mereka, sebarang persoalan boleh dikemukakan kepada wakil-wakil kementerian yang telah membuka booth di sini. Dan kepada keluarga Malaysia di Kedah, kami juga berharaplah objektif murni kerajaan melalui aspirasi keluarga Malaysia ini dapat dihayati dan difahami oleh rakyat secara keseluruhan dan khususnya kepada keluarga Malaysia di Kedah. Kepada keluarga Malaysia di Kedah yang masih belum lagi berkesempatan untuk datang ke booth kami pada hari ini, dimohon tuan-tuan dan puan-puan dapat hadiri pada hari ini supaya dapat memeriahkan lagi suasana yang memang telah terdapat banyak pengunjung yang tak dapat kami bayangkan berapa ramai yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Encik Shanmugam. Jadi saya kira setakat itu sahaja litar langsung dapat sebuah sebenarnya program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia peringkat negeri Kedah di perkarangan Stadium Darul Aman. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Fakrul. Sementara itu, orang ramai memanfaatkan peluang membayar tunggakan saman susulan diskaun 50% yang ditawarkan Polis Diraja Malaysia PDRM sempena program JAKM di Kedah. Penyelia kaunter direruai tawaran pengurangan kompaun saman trafik dari Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik. Ibu Pejabat Polis Kontijen Kedah, Sarjan Major Jamaluddin Said berkata, pada hari pertama dan kedua JAKM Negeri Kedah, lebih RM331,000 bayaran saman berjaya direkodkan. Antara bayaran saman paling banyak diselesaikan ialah saman memandu melebihi had kelajuan serta kesalahan berkaitan tempat letak kereta. JAKM Negeri Kedah yang berlangsung selama 3 hari mulai Jumaat adalah penganjuran edisi ke-9 selepas Johor, Perlis, Sabah, Terengganu, Perak, Kelantan, Sarawak dan Selangor.
Pegawai kanan Imigresen Pulau Pinang maut manakala rakannya cedera parah selepas terbabit dalam kemalangan membabitkan 2 buah motosikal dan sebuah kereta. Kejadian berlaku kira-kira pukul 9.32 pagi tadi di kilometer 83.4 Lebuh Raya Plus arah utara berhampiran susur masuk Plaza Tol Gurun, Kedah. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Zaidi Cik Hassan, mangsa yang maut berusia 46 tahun dan bertugas sebagai Timbalan Pengarah Imigresen Sungai Bakap, Pulau Pinang. Mangsa mengalami kecederaan parah di bahagian kepala, meninggal dunia di lokasi kejadian. Manakala rakannya berusia 43 tahun bertugas sebagai Timbalan Pengarah Kanan Imigresen di tempat yang sama, patah di bahagian kaki dan sedang menjalani pemeriksaan di bahagian kepala. Kemalangan dipercayai berlaku apabila motosikal ditunggang mangsa dirempuh dari belakang. Ia menyebabkan mangsa hilang kawalan dan terbabas di lorong kecemasan dan dirempuh motosikal rakannya yang sedang bergerak di lorong sama. Mayat mangsa dihantar ke hospital untuk bedah siasat. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jelajah aspirasi keluarga Malaysia, mai Kedah. Pameran kementerian, program bawa faedah. Sukan maya jualan IKN dan barang murah. Kami berkejaya jamin kerja bagi mereka. Jom pakak mai ke jelajah aspirasi keluarga Malaysia negeri Kedah. Pada 2 hingga 4 September, 9 pagi hingga 9 malam di pekarangan Stadium Darul Aman Alok Star, Kedah. Kita ke Bumi Kenyalang. Fokus petang ini berkenaan pembukaan persimpangan bertingkat di Seri Aman di bawah projek Lebuh Raya Pen Borneo. Bersama Buma Win di Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Persimpangan bertingkat di Seri Aman, satu-satunya persimpangan bertingkat di bawah kontrak pakej kerja WPC 4 projek Lebuh Raya Pen Borneo kini telah siap sepenuhnya. Ia telah dibuka kepada orang ramai bermula 31 Ogos lalu. Ia melibatkan kos pembinaan berjumlah 28.8 juta ringgit persimpangan sepanjang 1 kilometer dengan keluasan 19.4 hektar mula dibina September 2016. Persimpangan tersebut telah dirasmikan oleh Menteri Kanan Kerja Raya Dato' Seri Fadilah Yusof hari ini. Ditemui pemberita pada majlis berkenaan, beliau menjelaskan walaupun projek Lebuh Raya Pen Borneo kini telah mencapai 86% siap, namun perkembangan semasa hanyalah 1% setiap bulan. Sedangkan sebahagian besar projek tersebut dijadual siap pada penghujung tahun ini. Oleh yang demikian, pihaknya bersama-sama dengan Jabatan Kerja Raya Sarawak, pihak perunding dan kontraktor akan berbincang bagi mencari mekanisme untuk mempercepatkan kerja-kerja pembinaan. I know ada challenge sikit disebabkan satu rantaian bekalan yang tidak mencukupi bahan bekalan, bahan binaan. Kedua, dari segi pekerja. Ketiga, kos material yang begitu tinggi. Mungkin sebab itu banyak adjustment yang paksa dibuat oleh para contractors. But we will look into all that aspect. Yang penting ialah komitmen untuk kita pastikan dapat siapkan mengikut apa yang telah kita anggarkan. Jelas Dato' Seri Fadilah lagi, walaupun sebahagian besar projek tersebut dijadual siap penghujung tahun ini, terdapat 3 seksyen yang dijangka akan siap lebih lewat, iaitu pada suku pertama tahun depan. Ini termasuklah seksyen Bukit Begunan di Seri Aman yang berdepan pelbagai cabaran seperti faktor muka bumi yang tidak sesuai dan memerlukan pengolahan semula reka bentuk. Baik, sementara itu, pada majlis berasingan, Menteri Kanan Kerja Raya Dato' Seri Fadilah Yusof memaklumkan kos siling bagi pembinaan projek Fasa 2 Jalan Penghubung Sarawak-Sabah SSLR dan projek Lebuh Raya Trans Borneo LTB dijangka membabitkan peruntukan siling berjumlah 12 bilion ringgit. Dato' Seri Fadilah Yusof berkata unjuran kos bagi kedua-dua projek terbabit bagaimanapun belum dimuktamadkan sehingga kajian lengkap ke atas 2 projek tersebut dalam masa terdekat. Ya, siling
bukan cost project. Cost project akan hanya dimuktamadkan setelah value management dan value engineering dibuat. Beliau menjelaskan dua projek tersebut antara projek utama Kerajaan Persekutuan yang sedang dilaksanakan di Sarawak. Beliau mendedahkan projek SSLR yang akan memasuki fasa kedua pada awal tahun depan itu akan menghubungkan Sarawak dan Sabah tanpa melalui Brunei. Katanya ia dijangka mengambil tempoh selama 3 hingga 5 tahun untuk disiapkan. Dato' Sri Fadilah ditemui pemberita selepas majlis libat urus bersama media di Kuching. Dalam pada itu, kemajuan projek lebuh raya Pen Borneo kini mencapai 86.54% siap. Tahun ini, beberapa lagi seksyen dalam lebuh raya itu akan dibuka dan 3 seksyen iaitu di Sarike, Bukit Begunan serta Lambir dijangka siap tahun hadapan. Kerajaan telah melakukan kajian berhubung penambahbaikan institusi reformasi iaitu melibatkan pemisahan peranan dan jawatan pendakwa raya daripada Peguam Negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata ini termasuk dari sudut implikasinya kepada kerajaan. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi menegaskan perkara tersebut tidak seharusnya dipandang mudah walaupun telah dilaksanakan oleh banyak negara-negara Commonwealth. Ini kerana dianggarkan sebanyak 19 undang-undang sedia termasuk perlembagaan perlu dipindah bagi membolehkan peranan dan jawatan pendakwa raya daripada Peguam Negara dipisahkan. Justru katanya tempoh untuk pelaksanaan akan mengambil masa kerana melibatkan banyak rang undang-undang RUU yang perlu diluluskan. Jadi kita melihat bahawa memang ada kebaikan untuk pemisahan itu dibuat. Tetapi daripada sudut kosnya ada juga. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis penyerahan wang deposit pembelian tanah Masjid Darul Ehsan di Kampung Sejingkat Kuching. Semalam, seorang saintis politik, Profesor Wong Chin Huat, yang dilaporkan oleh sebuah akhbar nasional dipetik sebagai berkata, pemisahan jawatan dan peranan pendakwa raya daripada Peguam Negara paling diperlukan sebelum pilihan raya umum ke-15 supaya bebas daripada sebarang campur tangan politik. Pada majlis tersebut, Datuk Seri Wan Junaidi menyampaikan cek replika wang deposit sebanyak RM25,000 kepada dua pemilik tanah berkenaan bagi pembelian tanah untuk membina tempat letak kenderaan. Pembelian tanah tersebut yang menelan kos RM250,000 dibiayai oleh kerajaan negeri. Manakala Kerajaan Persekutuan telah meluluskan sebanyak RM2.5 juta untuk pembinaan semula Masjid Darul Ehsan. Petugas barisan hadapan di bahagian zon utara terus dihargai dengan peranan penting mereka dalam menangani wabak COVID-19 yang melanda 2 tahun lepas. Timbalan Premier yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas berkata ramai petugas barisan hadapan yang mengorbankan masa mereka untuk bertugas demi kesejahteraan masyarakat. Dato' Amar Douglas menjelaskan kerajaan sememangnya prihatin terhadap kesihatan, keselamatan dan keselesaan rakyat termasuk penduduk di kawasan luar bandar. Beliau juga menzahirkan penghargaan kepada semua pihak yang bertungkus lumus dalam memastikan semua penduduk di negeri ini mendapat vaksin dan juga dos penggalak dengan memperuntukkan RM300 juta digunakan sepanjang memerangi COVID-19. Beliau berucap merasmikan majlis penghargaan petugas barisan hadapan COVID-19 Zon Utara di Miri. Pada majlis tersebut, lebih 1,000 petugas barisan hadapan daripada pejabat daerah, hospital, pejabat kesihatan, bomba dan polis dari kawasan Bintulu, Miri dan Limbang menerima sijil penghargaan. Warga pendidik di Sarawak digesa untuk terus kekal relevan dalam dunia pendidikan dengan sentiasa mengikuti perkembangan semasa global. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Roland Sagawiin berkata, adalah penting bagi mereka mempersiapkan diri dengan ilmu terkini agar lebih berdaya saing dengan negara maju lain di seluruh dunia. Datuk Roland berkata demikian mewakili Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng pada perasmian Persidangan Perwakilan Dui Tahunan Kesatuan Guru Sarawak STU ke-26 di Kuching.
Ke arah itu, Datuk Roland memberitahu Kerajaan Sarawak akan terus komited dan sentiasa bekerjasama dalam menyokong agenda pendidikan negara serta pembangunan warga pendidik di negeri ini. Dalam pada itu, beliau turut menyeru lebih 28 anggota STU untuk terus menjadi model dan memberi keyakinan kepada semua guru di Sarawak agar agenda pendidikan di negeri ini dapat dilaksanakan dengan cemerlang. Jelasnya ia sejajar dengan keperluan Sarawak terhadap guru yang boleh membina kebolehan dan kecekapan pelajar dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik untuk memenuhi permintaan pasaran kerja dalam era revolusi industri 4.0. Saudara, walaupun berfungsi sebagai institusi kemahiran dan latihan, Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex tetap mahu mengambil peranan menangani gejala sosial iaitu masalah dadah di negara ini. Timbalan Pengarah Akademi Industri Sentex, Dr. Nadia Natra Musa berkata, Karnival Sehat Bebas Dadah, satu inisiatif daripada Sentex Betong untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan dadah. Menurut Dr. Nadia Natra, gejala penyalahgunaan dadah bukan satu masalah baru tetapi telah lama membelenggu masyarakat. Untuk itu, jelasnya Sentex juga mahu terlibat dan bekerjasama dengan agensi lain dalam memerangi gejala sosial tersebut. Katanya, dari sudut lain, program seperti itu dapat dijadikan sebagai landasan untuk merapatkan hubungan institut berkenaan dengan komuniti setempat. Dr. Nadia Natra berucap pada Karnival Sihat Bebas Dadah Sentex Betong di Betong. Program anjuran bersama Pemadam Negeri Sarawak itu dirasmikan Pegawai Daerah Betong Alfred Geling Ason. Antara aktiviti yang diadakan sepanjang program sehari itu termasuklah pameran oleh agensi kerajaan, ceramah kesedaran penyalahgunaan dadah, Community Technical Outreach Program seperti kursus jahitan beg tangan serta pembuatan kraf tangan. Baik, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih, Buma. Kerajaan Johor membayangkan pembangunan negeri akan seiring dengan Kerajaan Persekutuan sekaligus menjadikan agenda kemajuan negeri dari pelbagai sudut dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi berkata, pada masa sama kerajaan negeri akan terus berusaha mendapatkan peruntukan daripada kerajaan pusat untuk menaik taraf infrastruktur dan seterusnya dapat menarik pelabur ke Johor. Infrastruktur seperti jalan dan bekalan air yang baik akan memberikan keyakinan kepada pelabur secara tidak langsung meningkatkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Bahawa tidak mungkin agenda untuk memajukan negeri dapat diusahakan tanpa bantuan daripada kerajaan pusat. Itu realitinya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya banyak memohon dengan kerajaan pusat. Saya banyak berjumpa dengan Perdana Menteri dan juga menteri-menteri untuk turunkan peruntukan. Beliau berucap demikian di Parit Nawi Muar. Dalam pada itu, Datuk On Hafiz turut memaklumkan agenda memakmurkan golongan muda adalah antara perkara yang bakal dititik beratkan dalam bajet Johor 2023. Lintas langsung dari Johor petang ini, Muar garis 15 inisiatif sebagai bandar warisan, mampan dan pintar menjelang 2030 serta idea ubah rumah pusaka menjadi rumah patriotik cetus semangat kemerdekaan. Langsung bersama Anas Maknur. Silakan Anas. Terima kasih Sahi. Ya, Muar yang sinonim dengan Bandar Maharani Bandar Diraja menggariskan 15 inisiatif sebagai bandar warisan, mampan dan pintar. Sekaligus menjadikan ia daerah peneraju pembangunan ekonomi wilayah utara negeri ini menjelang 2030. Bagi mencapai matlamat itu, pemerkasaan agensi dan komuniti akan terus dijayakan di semua peringkat akar umbi. Pegawai Daerah Muar, Datuk Mustafa Kamal Datuk Samsudin berkata, Muar dan Tangkak sebagai periuk nasi utara Johor akan mengupayakan ekosistem ekonominya agar terus berkembang maju dengan sokongan serta bantuan diterima daripada kerajaan negeri.
Kerana sasaran kita pada 2030, kita mahu rakyat Muar seramai 500,000 orang bagi melayakan kita mendapat taraf Majlis Bandaraya Muar dengan pendapatan lebih 100 juta oleh PBT, tetapi dalam kalangan mereka yang berkualiti. Dan sejak itulah kita mengharapkan mereka boleh membantu memberdayakan ekosistem ini dalam kalangan anak-anak Muar sendiri akan boleh berdaya saing, mengambil peluang dan menjadi job creator, bukan lagi hanya bergantung pada pekerjaan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Idea mengubah sebuah rumah pusaka di Kampung Kuari Parit Raja Batu Pahat menjadi rumah patriotik cetus semangat kemerdekaan kepada seorang anak jati Johor. Menurut Razali Parman 50 tahun, rumah patriotik itu dihiasi dengan kira-kira 1,000 bendera di sekitar laman rumahnya yang dipasang sejak 16 Ogos lalu. Semangat pejuang terdahulu harus dihargai dan dikenang dalam mendapatkan kemerdekaan dengan memasang bendera pada setiap kali tibanya Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Haruslah mengibarkan bendera negara kita, negeri kita untuk mengingati para pejuang yang telah tiada, yang bersusah payah bermandi keringat, bermandi darah. Kalau nak dibayangkan dengan kita hanya mencacak bendera untuk memperingatinya. Jadi macam anak-anak muda, anak-anak sekarang ni, kita kena sematkanlah kat jiwa dia betapa pentingnya hari kemerdekaan ni. 70% daripada hiasan di laman rumah ini adalah hasil daripada barangan kita semula bagi menjibatkan kos sekaligus memelihara alam sekitar. Sejak lengkap dihias, rumah berkenaan menerima kehadiran 500 pengunjung dari sekitar Batu Pahat. Hobi mengumpul shilling atau wang kertas lama mungkin dianggap tidak bernilai bagi sesetengah pihak. Namun berbeza pula bagi seorang pengumpul koleksi duit lama di Johor Bahru. Muhammad Siddiq Roslan mewarisi hobi daripada arwah bapanya, mula mengumpul duit lama sejak tahun 1997 sehingga kini. Mempunyai lebih 500 koleksi duit shilling dan wang kertas mencecah ribuan ringgit. Baginya, setiap koleksi wang lama begitu bernilai, mempunyai catatan sejarah penting negara dan menyatukan semua bangsa. Itu yang pertama. Kepuasan tu bukannya hanya kita kumpul duit, malahan kita sebenarnya dia menyatu padukan bangsa. Termasuk bangsa India, Cina yang minat yang sama. Dia bila ada pameran dia akan beritahu, maklum. Ada pameran. Jadi semua akan turun macam reunion. Kolektor-kolektor daripada generasi atau atuk yang ada datang sampai generasi muda-muda macam saya. Ada pisang. Ini ada. Antara yang menjadi koleksinya paling lama adalah mata wang zaman penjajahan Portugis di Melaka tahun 1557, koleksi duit shilling RM1 sempena 25 dan 30 tahun merdeka serta wang kertas RM1 Gubernur ketiga Bank Negara Malaysia. Sekian paparan dari Johor petang ini, kembali semula bersama saya di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Anas. Sepasang suami isteri dibekas polis selepas disyaki mengedar dadah di sekitar Johor Bahru, Johor 1 September lalu. Menurut Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat, pasangan itu yang aktif sejak 4 bulan lalu menjadikan rumah sewanya sebagai lokasi pembungkusan pelbagai jenis dadah. Jelas beliau, pihak polis menyerbu pangsa puri yang disewa pasangan tersebut dan merampas 14.32 kg heroin, 158 gram serbuk ekstasi, 38 gram syabu dan 71 gram ketamin. Nilai rampasan dianggarkan RM215,000. Modus operandi ini, suspek mereka ini adalah menjadi orang tengah pada pembekal dan pembeli. Pembekal dan dia sebagai penjual menjadi orang tengah, dan kita sedang juga menyiasat mengesan pembekal dan juga mengesan siapa yang membeli dadah yang dipasarkan oleh kedua-dua suspek. Pasangan berusia 36 dan 42 tahun itu direman 7 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.
Sementara itu, Datuk Kamarul Zaman turut memaklumkan pasukan Polis Merin Wilayah 2 Johor menangkap seorang pemilik kedai yang didapati menyimpan dan menjual pelbagai minuman keras tidak bercukai di Taman Gembira Johor Bahru, Johor 7 petang 1 September lalu. Hasil sebuahan, polis merampas 149 karton atau 6,168 tin dan 146 kotak dan atau 951 botol minuman keras yang dipercayai tiruan dengan nilai rampasan berjumlah RM305,000. Arak yang jenis tiruan, okay, dan juga yang lari daripada cukai, iaitu sepatutnya dijual di tempat yang bebas cukai tapi diambil kesempatan oleh sindiket ini, seperti mana yang sindiket yang lepas dia membawa keluar barang-barang ini untuk dijual di pasaran di luar dengan harga antara RM7 hingga RM7.5 satu. Hasil kutipan jualan murah keluarga Malaysia JMKM di Melaka mencecah lebih RM1 juta sejak dilaksana pada 20 Ogos lalu. Menurut pengarah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama, Hairudin Yunus, jumlah itu melibatkan program JMKM yang berlangsung di kesemua 25 DUN di Melaka. Jelas beliau, menerusi program itu sebanyak RM200,000 subsidi diperuntukkan kerajaan sekaligus memberi penjimatan berganda kepada pengunjung yang hadir. Program kita sebenarnya telah berlangsung daripada 20 Ogos sehinggalah hari ini 4 September dan kita menjangkakan sehingga semalam yang dimaklumkan jualan keseluruhan yang telah diterima daripada 25 DUN adalah menilai melebihi 1 juta lebih. Dan juga daripada situ kita merasakan penjimatan yang telah diberikan subsidi kerajaan kepada program ini telah mencecah hampir 200,000 lebih. Tambah beliau, program seumpama ini dapat memberi peluang pada para usahawan fama khususnya untuk menjana pendapatan mereka. Antara tumpuan utama dari negeri di bawah bayu, kesediaan kerajaan negeri menambah peruntukan penganjuran Pesta Bunga Taman Pertanian Sabah tingkat sosioekonomi setempat. Perinciannya bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Ijam? Ya, sahih. Kerajaan negeri bersetuju menyediakan peruntukan berjumlah RM400,000 kepada Jabatan Pertanian Sabah khusus meningkatkan penganjuran Pesta Bunga tahun depan di Taman Pertanian Sabah TPS Lagut Seberang, Tenom. Penganjuran tersebut sudah pasti berupaya meningkatkan sosioekonomi setempat selain menarik lebih ramai pemain industri pelancongan dan penyelidikan dalam maupun luar negara. Komitmen tersebut disuarakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor semasa berucap merasmikan Pesta Bunga 2022 di TPS Tenom. Katanya pencapaian TPS telah terbukti dengan pelbagai pengiktirafan sehingga di peringkat antarabangsa sejak dibangunkan pada tahun 2000. Taman ini kini menyimpan lebih 1,500 pelbagai spesies tumbuhan bunga-bungaan dengan merekodkan kehadiran 472,000 pelawat keseluruhan atau purata 24,000 pelawat setiap tahun. Selain pelbagai jenis bunga-bungaan yang terdapat di sini, turut menarik perhatian adalah orkid liar, halia dan buah-buahan. Tambah Datuk Haji Ji, industri lanskap dan bunga-bungaan berpotensi dibangunkan di Sabah kerana negeri ini mengimport 157 tan bunga segar dengan nilai RM4.9 juta setakat tahun lalu. Membangunkan industri ini bukan sahaja mampu mengurangkan jumlah import, malah membantu meningkatkan ekonomi setempat. Seramai 200 ahli Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM dan penaja seluruh Sabah menerima anugerah sempena sambutan Hari Palang Merah Bulan Sabit Merah Sedunia peringkat negeri di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Anugerah tersebut adalah pengiktirafan dan penghargaan ahli BSMM yang sentiasa memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat khususnya sepanjang pandemik COVID-19. Kita mengenang jasa mereka lah. Beberapa tahun ini mereka bertungkus lumus masuk kampung keluar kampung memberi bantuan darah, vaksin dan sebagainya lah.
Di samping itu, kita juga berterima kasih kepada pihak kerajaan, terutama sekali kebajikan MPMS, Majlis Perkhidmatan Masyarakat dan juga Badan ICRC yang memberi kami bantuan dan juga badan-badan yang lain. Anugerah disampaikan yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor, Timbalan Pengerusi Bulan Sabit Merah Malaysia Kebangsaan Dr. Selva Joti Anak Lelaki K. Selvadura dan Pengerusi Bulan Sabit Merah Malaysia Negeri Sabah Datuk Asnan Yunus Chong. Sepanjang tahun 2020-2022, BSMM berjaya mengutip hampir 20,000 pain darah melalui kempen yang dijalankan di pelbagai lokasi sekaligus membantu mengisi tabung darah terutama semasa pandemik COVID-19 melanda. Pengarah filem Azura, Datuk Dedi M. Borhan dan pengarah siri drama televisyen Cinta Antara Benua, Tony Francis Gitom adalah antara penerima anugerah khas Seni Perubahan TV PTV 2022 yang telah berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu malam semalam. Turut menerima anugerah penerbit telemovie pertama di Sabah bertajuk Orang Kita iaitu Abu Bakar Ella dan pelakon veteran Dayang Hasnah Ibrahim. Tujuan sebenar program ini adalah untuk kita mengenal pasti bakat dan kita mengembangkan bakat itu untuk kegunaan ataupun untuk menjadi pemain, untuk menjadi pelakon dalam semarak kemeriahan industri kreatif di negeri Sabah. Next plan, saya akan berlatih bersungguh-sungguh dan saya akan cuba ikut beberapa casting sekiranya ada. Sekiranya saya dapat peluang untuk berlakon dalam mana-mana syarikat produksi di Sabah, saya akan buktikan kepada mereka bahawa kemenangan ini adalah tidak sia-sia dan juga saya memang berhak untuk mendapatlah. Selain Daniel Isaac, antara bakat baru yang turut mendapat tempat juri adalah Tati Eliana Tony, Larry Noh Di Kanju, Haikal Haziq Harith, Zuzela Muhammad, Maria Magdalena Roja, Leo Larry Lajius, Muhammad Mokhtar Iskandar, Benye Tamuneh dan Ubaidullah Amir Hamzah. Masih mengenai industri perfilman di Sabah, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS akan terus menyokong penuh penerbitan filem ataupun dokumentari yang menonjolkan keunikan dan kepelbagaian etnik di Sabah. Ciri-ciri tersebut seharusnya perlu dijadikan kelebihan oleh pengarah filem ataupun dokumentari sebagai isi penceritaan yang hendak disampaikan. Di luar negara, mereka memang suka dengan perkara yang berkaitan dengan etnisiti ini. Mereka suka kerana mereka nakkan kelainan, nak tahu perkara-perkara yang unik yang ada di tempat lain selain daripada di negara mereka sendiri. Jadi FINAS dalam hal ini menyokong sama ada penghasilan filem cerita ataupun dokumentari yang berkaitan dengan etnisiti ini memang kami sokong sepenuhnya. Dokumentari ini kita buat satu kelainan di mana kita ada membuat lakon semula. Jadi diharapkan melalui cara pendokumentasian begini, dia akan dapat menarik lebih ramai penonton, terutamanya orang-orang muda untuk mengikuti sejarah kepelbagian etnik di Sabah. Jadi ini satu keunikan untuk menarik penonton lebih ramai untuk menonton dokumenter ini. Dengan tayangan wayang ini yang telah dibuat penggambaran mengenai dengan etnik Tetana ini tentu sekali akan memberi satu gerakan gembira kepada etnik ini kerana sekurang-kurang ada peningkatan di mana etnik ini akan lebih diketahui lah oleh orang awam. Mereka berkata demikian kepada media pada sesi tayangan pratonton dokumentari The Inherent Tribe, Tak Tanah di Kota Kinabalu. Penghasilan dokumentari berdurasi 60 minit ini menelan kos lebih RM280,000 dihasilkan menerusi gabungan bakat-bakat tempatan menggunakan elemen imej jenaan komputer CGI akan menyertai beberapa festival filem antarabangsa dalam tempoh terdekat. Juara bertahan Sekolah Kebangsaan Kiawayan Tambunan mengekalkan status kejuaraan Tari Kanak-Kanak Malaysia Zon Sabah 2022. Manakala naib Johan dan tempat ketiga masing-masing disandang Sekolah Kebangsaan Kampung Contoh Petagas dan Sekolah Kebangsaan Pekan Ranau Babang Ranau. Program anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN itu menghimpunkan 231 penari cilik daripada 15 kumpulan antaranya daerah Telupit, Sandakan, Tawau, Tenom dan Ranau.
Dalam masa yang sama kami akan buat kajian daripada setiap kekuatan-kekuatan pasukan-pasukan yang lain kemungkinan boleh ditambah masuk dalam persembahan itu dan ditambah baik. Seterusnya kalau boleh untuk ke peringkat seterusnya kita akan dapat lagi johan peringkat kebangsaan. Banyak cabaran dengan keadaan sekolah, dengan transportation pelajar, lagipun OT sampai lewat malam, itu pun salah satu juga lah. Sebab kita mau jaga pelajar punya keselamatan kan. Ini hasil dia, syukur Alhamdulillah yang kami usahakan selama ni. Macam mana perit dia kami melatih orang naik turun ranau. Syukur Alhamdulillah apa yang kami lakukan ni. Berkat dorang juga lah, usaha dorang. Bila bercakap mengenai kesenian di Sabah, kita kurang sikit kerisauan tu. Jadi maksudnya bidang seni dan budaya di Sabah masih terpelihara dengan kukuh, di mana penglibatan anak-anak dari umur kecil masih terpelihara lah, masih dijaga oleh mungkin masyarakat itu sendiri. Dalam bulan kemerdekaan kebangsaan ini kita memberikan semangat kecintaan kepada negara, kecintaan kepada masyarakat dan juga bangsa sendirilah melalui aktiviti seni budaya ini. Ini adalah salah satu keluarga Malaysia. Johan pertandingan akan mewakili negeri Sabah ke peringkat kebangsaan tahun hadapan. Baik, sekian dari Sabah untuk petang ini. Keluarga Malaysia, ikuti lebih banyak perkembangan dalam negeri dalam berita wilayah bersama-sama dengan Sahih di Angkasa Puri. Silakan Sahih. Terima kasih Jam. Di Pahang, kira-kira 19,400 liter diesel dirampas dalam serbuan di sebuah stor simpanan haram kawasan perindustrian Semambu, Kuantan pada petang semalam. Nilai keseluruhan rampasan dalam serbuan itu dianggarkan bernilai RM582,550. Selain diesel, turut dirampas dalam serbuan itu ialah 9 kenderaan pelbagai jenis, 2 set penyedut minyak, 4 tangki kosong, 1 unit generator elektrik dan 16 unit telefon bimbit. Menurut pemangku Ketua Polis Pahang, Datuk Abdul Razak Muhammad Yusof, menerusi kenyataan yang dikeluarkan, pihaknya turut menahan 16 orang termasuk pemilik stor. Hasil soal siasat juga mendapati pemilik stor yang juga warga tempatan gagal mengemukakan permit dan lesen yang sah bagi penyimpanan barang kawalan. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Ketua Jurulatih Terengganu TFC Nafuzi Zain menyifatkan kejayaan membenam Melaka United FC 5-0 semalam sebagai kemenangan paling berharga buat pasukannya. Ini kerana menurut Nafuzi, kemenangan itu telah membuka semula peluang pasukannya untuk bersaing dalam kelompok 3 pasukan teratas Liga Super. Jelas Nafuzi, peluang TFC kembali cerah selepas hanya dibezakan 3 mata dengan pasukan tangga ketiga, Negeri Sembilan dan 7 mata di belakang Sabah FC di tangga kedua. Alhamdulillah lah, 3 mata malam ni yang teramat penting untuk kita merapatkan dengan kedudukan 3 teratas lah. Dan sekarang ni kita tengok perbezaan kita dengan Negeri Sembilan pun hanya 3 mata dan 7 mata dengan Sabah. So baguslah untuk kita bersaing untuk berada 3 teratas lah. Itulah sasaran kita buat masa sekarang. Saya rasa peluang masih terbuka. Cuma yang penting kita tak boleh kehilangan mata je lah. Pada aksi di Stadium Sultan Nizam Zainal Abidin itu, pesta gol TFC bermula pada minit ke-16 menerusi Kepa Sherman sebelum gol kedua dijaringkan Nik Muhammad Sharif Hasifi Muhammad Lazim pada minit ke-61. Kapten pasukan Kipri Cece kemudian meledak hat-trick buat skuad penyu pada minit ke-67, 75 dan 80. Keputusan itu menyaksikan TFC kekal di tangga keempat dengan 29 mata manakala Melaka United di tangga ke-9 dengan 127 mata. Cantik dari itu dia gol mudah. Kementerian Pendidikan KPM masih menunggu laporan susulan tular gambar kain rentang yang dipasang pada pagar sebuah sekolah menengah di Senaling, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Seri Dr. Razi Jidin berkata pihaknya akan menggunakan kaedah terbaik bagi menyelesaikan isu tersebut.
saya sampaikan sedikit. Namun berkaitan dengan kes tersebut, kita sedang mendapatkan laporan lanjut. Kita ada kaedah-kaedah kita untuk kita laksanakan. Manakala kes ini juga saya dimaklumkan telah melibatkan polis juga. Jadi kita mahu perkara ini dibuat secara teliti. Kita ada pendekatan-pendekatan yang kita akan gunakan. Sejak kemarin, tular gambar khairuntang berkenaan yang mendakwa luahan dan rasa tidak puas hati guru di sekolah itu terhadap pengetua dan guru kanan. Antara yang ditulis adalah guru sekolah memohon KPM dan Jabatan Pendidik Negeri JPN supaya memindahkan kedua-dua guru terbabit dengan kadar segera. Ia bertujuan mengelak guru daripada tertekan akibat tindakan kedua-dua pihak pentadbir sekolah yang didakwa menindas serta mengugut guru. Pemakaian dan jenis busana boleh melambangkan budaya dan agama si pemakai. Sekumpulan anak muda dari Lembah Kelang tampil melunaskan impian mereka untuk menyarung baju Melayu dalam misi kembara ke hujung dunia bagi menghasilkan kandungan travelog mereka. Wartawan JAKIM Alisa Yusra ada kupasannya. Menghasilkan kandungan travelog berkonsepkan penceritaan dengan menerapkan elemen pendidikan, saluran YouTube Rare TV yang diwujudkan sejak 2020 itu mengambil kemanisan bulan kebangsaan dalam penjelajahan mereka ke bumi Arktik Ogos lalu. Membawa budaya Malaysia ke Norway dan Iceland, baju Melayu kelihatan gah di mata penduduk Kepulauan Svalbard, pulau yang terletak di penghujung dunia. Dan kita tak perlu nak rasa malu, kita tak perlu nak rasa inferior dengan pakaian tradisional kita. So busana kita ini, busana tradisional kita ini adalah satu lambang yang patut kita banggakan. Jadi bila kami bawa baju Melayu ke sana, yang kita nak tonjolkan adalah identiti Malaysia. Warga emas tu daripada Norway, dia tegur kita sebab dia suka dengan pakaian kita ini. Dan dia kata memang satu perlambangan kepada dunia Muslim sebenarnya. Sebab dia tengok kita punya cara pakai. Selain bertujuan menutup aurat mengikut ajaran Islam, penghasilan baju Melayu juga melambangkan identiti dan jati diri bangsa Melayu. Bila kita berbaju Melayu di luar negara tu, dia melimitkan diri kita supaya macam kita kena lebih bersopan santun lah. Kalau kita berbaju biasa je, mungkin kita tak dapat kadang-kadang nak kontrol kita punya sikap kan. Tapi bila kita baju Melayu ni, kita macam lebih jaga sikit turunan tu. Macam jaga sikit kita punya sikap pun tak adalah macam havoc sangat kan. So antara nilai-nilai itu yang paling penting tu adalah kesopanan yang kita bawa melalui baju Melayu pemakaian kita setiap hari di sana. Aspek pemakaian juga selari dengan panduan Islam yang menekankan ciri-ciri kesopanan dan akhlak dalam menyarungkan busana Melayu, baik untuk lelaki maupun wanita. Justru, sensitiviti dalam pengolahan sesuatu fashion juga harus dihormati sesama kaum di negara ini agar nilai budaya dan warisan dapat dimartabatkan. Kita tidak pernah mengganggu agama orang lain. Kita tidak pernah menghina agama lain. Kerana itu ajaran agama yang dididik oleh agama Islam sendiri. Dan kita harapkan juga orang lain pun juga menghormati. Kita hendak masyarakat kita ni masyarakat yang sejahtera, harmoni yang kita telah bina lama daripada bapa-bapa kemerdekaan dulu yang kita kena kekalkan. Menghormati setiap agama dan bangsa adalah amat penting bagi mengekalkan keharmonian setiap kaum walau di mana anda berada. Justru jagalah sensitiviti sesama kita agar hubungan baik sesama insan dapat berterusan dengan aman, damai dan tenteram tanpa sebarang prejudis. Alisa Yusra, laporan JAKIM untuk RTM. Berita wilayah 4 September 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saya sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Terus kibarkan jalur gemilang, semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. Saya Sahih Samsudin. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.